Assalamualaikum guys, welcome back. Pertama sekali, aku minta maaf sebab semalam aku memang langsung tak keluarkan video sebabnya aku tak berapa nak sihat. Ini pun masih lagi dalam fasa pemulihan. Fasa pemulihan ni macam PKP pula. Dan video ni sepatutnya keluar semalam tapi aku terpaksa delay atas faktor kesihatan tersebut. Dan hari ni kita nak sembang pasal kisah satu airline ni yang katanya menipu. Tak cukup menipu, sombong dan bongkak pula tu. Sombong amat. Apa kisah dia? Sebelum aku kena LOD, baik aku cakap dulu awal-awal, menipu tu sebabnya ikutkan individu yang kongsi kisah ni, sepatutnya dekat flight diorang ni, diorang boleh request untuk dapatkan tali pinggang untuk budak-budak. So basically, infant extender something itulah. Maksudnya, mak ayah boleh pakai belt tu untuk letak anak diorang dekat diorang sewaktu kapal terbang nak take off. Lepas tu sombong dan bongkak tu kat mana pula? Yang itu korang kena dengar kronologi kisah yang viral ni. Kisah dia ada seorang individu ni yang berkongsi pengalaman dia menggunakan syarikat penerbangan My Airlines. Dan untuk aku sendiri, ini aku rasa first time aku dengar nama syarikat ni. So aku ingatkan bila kata aku baca awal-awal tu, individu ni nak cerita yang syarikat ni scam. Sebabnya syarikat penerbangan ni langsung tak wujud. Sekali rupanya airline ni memang wujud dan juga masih lagi kena scam. Kisah dia aku ringkaskan kronologi dia daripada kisah yang terlalu panjang yang ditulis oleh individu ni, yang mana individu ni bersama dengan isteri dan juga anak-anak dia baru balik bercuti daripada Langkawi nak balik ke Kuala Lumpur, dan mereka memilih untuk menggunakan My Airlines ni untuk balik ke destinasi yang nak dituju lah. Dan antara anak-anak dia ni ada seorang anak dia yang berumur 2 tahun, anak bongsu, yang mana anak bongsu dia ni jadi center untuk kisah kali ni. Ikutkan kata individu ni, daripada awal lagi sebenarnya dia dah terima layanan yang kurang menyenangkan daripada staff My Airlines ni, yang mana pertamanya waktu dia nak print boarding pass, staff tu siap paksa dia untuk check in luggage sekali. So tujuan kenapa dia nak print boarding pass ni ialah sebab masa awal-awal dia menggunakan servis My Airlines ni, dia kena tegur dengan staff sebabnya kalau ada multiple tickets, para pelanggan tak dibenarkan untuk guna satu handphone saja, yang mana satu handphone tu hanyalah untuk satu boarding pass. So tak nak bising-bising, makanya individu ni pun pergilah ambil inisiatif untuk pergi print boarding pass dekat kaunter My Airlines. Dan ini aku quote apa yang diperkatakan oleh individu ni. Minimum kita ada 15 kilo for RM90. Aku pun terkejut dan cakap dengan dia, aku tak nak check in, aku just nak print boarding pass. Tapi dia teruskan memaksa. Siap suruh timbang satu-satu beg kita orang, dan malangnya semua beg comply dengan berat hand carry dan diorang tak boleh nak cari point. Dan ikut makluman daripada individu ni, flight ni delay, but whatever it is, episod yang paling lama ialah bila kata mereka berada dekat dalam kapal terbang. Dia episod ni bermula bila kata awalnya flight attendants tu duk tanya dekat individu ni dan juga isteri dia, anak dia yang umur 2 tahun ni ada seat tak? So diorang cakap lah kata anak dia ada seat. Tapi benda jadi tak best bila kata isteri kepada individu ni minta infant seat belt dekat flight attendants ni, yang mana aku quotekan apa yang diperkatakan oleh individu ni lah. So dekat sini isteri dia tanya, boleh tak you bagi infant punya belt sebab anak I menyusu badan and takut dia tak boleh duduk diam dekat seat sebab dia baru umur 2 tahun. Maka dia pun refer pada crew leader dan datang semula bagi tahu, tak boleh puan, 2 tahun ke atas kena duduk ke atas seat. So kita orang pun okey, tak apalah, dia orang tak nak bagi. Padahal masa flight datang Kuala Lumpur ke Langkawi, dia orang bagi je sebab anak aku umur 2 tahun 5 hari. Dan nak dijadikan cerita, dia orang pun struggle lah untuk pastikan anak dia orang duduk dekat seat yang disediakan. Tapi anak tu tak nak, menangis-nangis, merintih-rintih nak juga duduk dekat mak dia, sampai kan mengalir mata, mengalir hingus dan semua menjerit dengan kuat dekat dalam flight tu, yang menimbulkan rasa kurang senang ramai pihak lah. Of course benda tu terjadi. Aku difahamkan lebih 20 minit jugalah sebelum take off, baby tu duk menangis nak juga duduk kat mak dia tapi tak dapat. Dan flight attendants memang ada datang dekat diorang, tapi hanya untuk remind diorang untuk pastikan anak dia duduk dekat seat sebelum take off. Dan perkara ni sampai ke puncak bila kata ketua kabin datang sendiri dekat individu ni, isteri dia dan juga anak dia, dan buatkan situasi yang berlaku waktu tu agak sentak bagi individu ni. Aku quote apa yang diperkatakan oleh individu ni. Kali ni chief cabin crew sendiri datang dan cakap, "Encik, anak encik kena duduk dengan seat belt. Kalau tak, kapal tak boleh take off." Nada dia agak keras, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Aku pun balas, "Bukan saya sengaja. Anak saya kecil lagi. Kena ambil masa lah. You pun tengok sendiri kan. Sebab itu I minta you bagi infant belt tapi you tak nak bagi."
Lain sekali, dia ulang polisi bodoh dia dan berkeras, anak aku kena duduk immediately. Ikut hati aku memang dah berangin sangat dan nak jerit kat muka dia. Tapi disebabkan keimanan yang sangat tinggi dan kepercayaan yang sangat kuat, kalau kita sabar, Allah sayang kita, maka aku tanya dia, sekarang buat macam mana? Anak I tak nak duduk diam dekat seat dia. So macam mana? Guess what? Dengan sombong dan angkuhnya dia balas, you have to. Whatever it takes. Hebat kan jawapan dia? So lepas dia cakap macam tu, aku difahamkan daripada individu ni cakap ketua kabin tu pergi call someone yang mana individu ni yakin call tu ada berkait dengan situasi dia dan juga family dia. Dan lepas tu dia quote, masa ni lah saat paling bersejarah dan memalukan dalam hidup aku dan wife, bila mana lepas je kru tadi letakkan phone, serta-merta kapten kapal announce to passengers sitting on row 2, please give your cooperation to remain seated or else we will call our ground security to disembark you from the plane. Aku ingatkan dalam movie dan berita pasal terrorist attack je yang kena disembark from the plane. Rupanya anak menangis tak nak duduk pakai seat belt pun kena weh. Kena batang hidung sendiri baru tahu perasaan tu macam mana. Akhirnya parents baby ni terpaksa jugalah tekan anak dia untuk duduk masa tengah take off. Dan lepas kapal tu fly, anak dia pun start relax balik. Cuma rupanya episod memalukan dan juga memilukan tu tak habis sampai ke tahap tu je. Bila kata diorang dah sampai ke KL, rupanya dah ada ground crew yang menunggu mereka dan juga minta individu ni untuk delete video-video yang telah pun dirakam semasa situasi dekat dalam kapal time tu. Tapi macam mana pun, individu ni berkeras untuk tak nak delete video tu. Dan lepas tu dia pun kenalah soal siasat. Dan ikutkan kata individu ni, mereka yang menyiasat tu sangat bertimbang rasa dan mendengar daripada pihak dia dan pujuk sehabis baik untuk individu ni delete video yang telah pun dirakam. Tapi macam mana pun, individu ni maklumkan yang dia boleh delete video tu sekiranya ketua kabin minta maaf dekat dia. Tapi malangnya, benda tu tak jadi pun. Jadi, dia pun share lah perkara ni dekat media sosial seperti mana yang aku sembang dengan korang ni. Dan harapan dia ialah untuk syarikat penerbangan tu sendiri minta maaf dekat dia. Tapi sampai sekarang, dia masih kena sidai. Apapun dekat sini, aku tak sebelah mana-mana pihak. Aku rasa lebih baik kalau kata kita put side everything. Lepas tu kita cuba fikir, kita cuba fit in dekat kasut kedua-dua pihak. Macam My Airline tu sendiri, kita kena faham, diorang kena ikut SOP. Dan diorang tak boleh lah nak pergi dekat anak engkau lepas tu pujuk anak engkau sekali. Buatnya situasi dekat dalam kapal tu waktu tu ialah 20 budak-budak tengah menangis dekat seat diorang, tak nak duduk dekat seat diorang. Diorang buat tantrum masa dekat flight. Terkentuk flight attendants tu semua. Cumanya berdasarkan apa yang diberkatakan oleh individu ni, mungkin PR syarikat penerbangan ni boleh dipersoalkan. Takkan anak-anak kapal tu tak belajar cara-cara untuk menang hati budak-budak? Sebabnya pelanggan dorang bukan terdiri daripada mereka yang dah pun tumbuh bulu, tapi ada juga budak-budak. So aku rasa at least benda macam ni kena belajar. Kalau jadi apa-apa, sebagai contoh tiba-tiba ada masalah waktu kapal terbang tengah fly, anak-anak ni menangis sebagai contoh. Kalau bukan efek kepada anak-anak tu sendiri, benda ni of course akan cetuskan suasana panik untuk penumpang-penumpang yang lain. Tak buat research ke? Jangan sampai nanti Datuk Hatan naik korang punya flight. Pada aku, empathy plus PR kena diajar, kena diintroduce juga dekat SOP syarikat penerbangan macam ni. Kena juga belajar macam mana nak handle situasi ni supaya masing-masing dapat win-win situation. Part family ni pula, obviously bukannya diorang nak anak diorang jadi macam tu. Kalau boleh semua parents nak anak-anak diorang behave, suruh duduk, dia duduk. Tapi budak baru umur 2 tahun, macam manalah nak faham apa kita cakap. Cuma kalau kata apa yang boleh dibaiki, untuk aku rasa abang ni dah bagus dah. Individu ni dah bagus dah sebab dia dah fikir 2-3 langkah ke depan. Benda tu kita dapat tengok bila kata dia kena tegur dengan kru ataupun staff My Airlines tu masa awal-awal tu pasal boarding pass. Dia ambil inisiatif sendiri untuk pergi print boarding pass bila kata dia nak naik kapal terbang tu lagi sekali. Jadinya of course dia dah tahu dah perangai anak dia, makanya dia tahu anak dia akan buat tantrum. So apa solution dia untuk selesaikan masalah tantrum anak dia tu? Macam mana nak distract baby tu? Plus kalau kata selalu train anak kita untuk duduk dekat car seat, mungkin benda tu boleh membantu anak kita supaya dia faham bila kata kita introduce seat flight dekat
anak tu boleh duduk dengan aman. Sebab apa? Sebab dia belajar untuk duduk sendiri tanpa bergantung kepada mak dan juga ayah dia. Macam anak aku pun awal-awal kalau kata duduk dekat kasih tu, dia memang menangis merau apa semua. Tapi from times to times kita dah didik dia, kita communicate, kita ajar dia. Alhamdulillah sekarang ni bila kata dia duduk tu, dia duduk diam. Dengan dia sendiri ambil tali pinggang tu, dia sendiri nak pasang seat belt tu. Ini sekadar pandangan aku je lah. Yalah, kita sendiri pun ada anak, jadinya kita sendiri pun sangat-sangat faham perangai anak kita. Apapun, aku harap perkara ni jadi pengajaran untuk kita semua juga. Kalau kata kita ada anak kecil, especially kalau kata anak kita ni suka tantrum, makanya cuba elak untuk pilih syarikat penerbangan low cost. Sebab bukan apa, kadang-kadang kita takut diorang ni terlalu strict sampaikan terjadinya situasi macam ni. Diorang ni tak adanya nak layan kita elok-elok. Kita sendiri pun bayar tambang tu jiput, nak kena hadap pula masalah anak-anak pelanggan ni. Memang tak lah. Dan akhir kata pepantun, naik basikal pergi berkelah, jatuh sungai terus basah. Tak salah kalau mengalah, pakai otak selesai masalah. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.